Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Amna Zanaria binti Abdul Razak dan penyelia saya ialah Dr. Sahlan Surat dan juga Prof Madia Dr. Rusadah binti Abdul Majid daripada UKM. Okey, ini adalah tajuk bagi kajian inovasi saya, iaitu saya menghasilkan modul gifted. Tajuk kajian keseluruhan adalah pembangunan dan kebolehgunaan modul gifted dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat. Okey, jadi kajian ini adalah berdasarkan pelajar-pelajar gifted. Sampel yang saya kaji adalah pelajar-pelajar gifted di Kolej Permata Insan di USIM. Okey, ini adalah modul gifted yang saya bangunkan, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah buku aktiviti, buku yang kedua buku aktiviti mengandungi 10 sesi, iaitu ada 20 aktiviti. Setiap satu sesi ada 2 aktiviti, jadi 20 aktiviti bagi kesemua modul ini. Okey, ini adalah manual bagi gifted. Okey, next ini adalah program pintar ataupun dikenali dengan nama Genius sekarang ini yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya ialah definisi operasional bagi kajian ini. Yang pertama ialah pelajar pintar berbakat. Apa yang dibincangkan dalam kajian ini ialah pelajar pintar berbakat. Okey, modul sosio-emosi. Sosio-emosi inilah isu ketidakstabilan pelajar-pelajar pintar dari segi macam mana mereka bersosial dan juga kestabilan emosi mereka. Okey, yang saya fokuskan dalam kajian saya ini ialah kajian sosio-emosi bagi 3 isu yang utama. Yang pertama, keinginsempurnaan, kebimbangan sosial dan juga keterujaan luar biasa. Keinginsempurnaan dikenali sebagai perfectionism dalam kajian. Yang kedua ialah kebimbangan sosial dikenali sebagai social anxiety dan yang ketiga ialah keterujaan luar biasa ataupun overexcited dalam kalangan pelajar-pelajar pintar berbakat. Ini yang saya kaji. Okey. Apa yang kita tengok, masyarakat lihat pelajar-pelajar pintar berbakat ni semua tak ada masalah, tapi sebenarnya mereka ni ada isu, terutama 3 isu yang saya kaji, iaitu keinginsempurnaan, kebimbangan sosial dan keterujaan luar biasa, dan ini akan menjejaskan potensi pelajar-pelajar pintar ni untuk berkembang. Okey, apa yang saya buat dalam kajian modul gifted ini, saya menjalankan eksperimen kumpulan tunggal, okey, terhadap pelajar-pelajar, 30 orang pelajar bagi menilai kebolehgunaan modul gifted. Okey, seterusnya ini adalah kerangka modul saya. Itu modul gifted, ada 3 submodul dan terdapat 10 unit dan mengandungi 2 aktiviti yang dirancang. Ini adalah kerangka bagi konseptual kajian saya yang didasari oleh 3 teori, okey, dan melalui 3 fasa, iaitu fasa analisis keperluan, okey, fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk dan pembangunan dan juga fasa pelaksanaan dan penilaian. Dan apa yang saya nak tengok ialah kebolehgunaan modul. Yang pertama, untuk memahami isu keinginsempurnaan, dapat mengurangkan kebimbangan sosial dan juga dapat memahami keterujaan luar biasa yang ada dalam kalangan pelajar ini. Okey, ini adalah objektif kajian mengikut fasa pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama, mengenal pasti elemen yang diperlukan bagi analisis keperluan. Fasa kedua ialah kesahan dan kebolehpercayaan modul. Fasa ketiga, menguji keberkesanan dan kebolehgunaan modul ini. Hipotesis kajian ada 3. Okey, pembangunan modul saya ni adalah diasaskan kepada pembangunan DDR yang mana saya guna pendekatan modul ADI, iaitu ada analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Jadi proses ini yang dilalui dalam pembangunan modul GIFT. Okey, ini adalah ringkasan bagi analisis keperluan.
Ini adalah ringkasan bagi fasa reka bentuk. Ini adalah fasa pembangunan. Dia ada 5 fasa semua sekali. Ini adalah fasa pelaksanaan. Fasa yang terakhir ialah fasa keberkesanan. Jadi fasa keberkesanan ni saya guna analisis SPSS MANOVA, dan juga untuk fasa kebolehgunaan saya menggunakan instrumen LAN 2001, yang mana nak tengok macam mana modul ini boleh sesuai tak digunakan untuk pelajar-pelajar pintar dan berbakat ini. Seterusnya, ini adalah kebolehgunaan. Okey, ini adalah fasa instrumen populasi dan juga analisis yang saya gunakan dalam saya. Dapatan fasa 1 ini adalah analisis keperluan. Didapati memang modul ini perlu bagi pelajar-pelajar pintar berbakat, kerana untuk memahami isu sosial emosi, guru tak ada pengalaman, guru kurang bimbingan, tiada modul yang berlandaskan teori, dan juga perlu latihan lanjut. Okey, seterusnya ialah kriteria. Ini adalah kriteria bagi pembangunan modul. Okey, seterusnya berdasarkan analisis dokumen kes kaunseling yang dirujuk 2018, ini adalah 3 isu utama yang paling tinggi berlaku dalam kalangan populasi pelajar-pelajar pintar berbakat yang saya kaji di Negeri Sembilan. Okey, jadi saya ambil 3 isu ini dan isu dalam kajian saya. Ini adalah tahap sosio-emosi pelajar, keinginsempurnaan di tahap yang rendah. Kebimbangan sosial dia memang masalah. Dia ada kebimbangan sosial yang tinggi. Ini adalah normal bagi masalah yang biasa bagi pelajar-pelajar gifted. Dan yang last sekali ialah keterujaan luar biasa di tahap rendah. Okey, seterusnya ini fasa kedua bagi pembangunan modul. Telah mendapat kesahan pakar 15 orang pakar, CBI 92%, iaitu kesahan bahasa 95.83% berdasarkan 3 orang pakar. Seterusnya ini adalah kesahan kandungan 15 orang pakar tadi. Ini adalah kebolehpercayaan. Modul ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu keinginsempurnaan, kebimbangan sosial dan keterujaan luar biasa melepasi 0.7 ke atas. Okey, ini adalah dapatan bagi ujian keberkesanan. Okey, didapati ketiga-tiga sub-konstruk yang dikaji tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Okey, tidak terdapat perbezaan yang signifikan, tapi kalau kita kepada deskriptifnya terdapat pengurangan ciri keinginsempurnaan, penurunan bagi kebimbangan sosial dan peningkatan bagi keterujaan luar biasa. Okey. Ini menunjukkan kesan yang baik, dan saya juga telah menjalankan kajian temu bual yang mana untuk meneroka kenapa keinginsempurnaan boleh menurun, kebimbangan sosial menurun dan keterujaan luar biasa meningkat dalam kalangan pelajar. Dan saya telah menemu bual 4 orang pelajar dan juga 2 orang guru bagi meneroka tentang kefahaman, aktiviti dan juga pendekatan modul gifted yang telah dilaksanakan dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat ini. Dan berdasarkan dapatan temu bual ini, pakar bersetuju dengan tema yang telah dibentuk. Okey, dengan peratusan persetujuan 0.85%. Adalah dapatan daripada temu bual oleh pelajar dan juga. Okey, seterusnya ialah bagi kebergunaan. Ini adalah dapatan bagi kebolehgunaan bagi modul gifted ini. Dinilai 3 bahagian, iaitu kebergunaan, kepuasan dan kemudahgunaan. Okey, kebergunaan. Adalah refleksi bagi temu bual. Okey, kesimpulan daripada dapatan kajian yang telah saya jalankan ini, yang pertama, untuk fasa yang pertama, kita boleh lihat memang modul ini diperlukan. Modul sosio-emosi ini diperlukan dalam kalangan pelajar-pelajar pintar dan bakat untuk bantu mereka. Dan juga kriteria pembangunan modul di fasa 1 telah dikenal pasti. Yang kedua, modul ini telah mendapat pengiktirafan pakar. Dan juga
dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang keinginsempurnaan, dapat menurunkan kebimbangan sosial dan juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang keterujaan luar biasa. Yang keempat ialah modul gifted ini mempunyai nilai kebolehgunaan yang sederhana tinggi yang mana sesuai untuk digunakan dalam kajian sosio emosi pelajar-pelajar ini di peringkat yang seterusnya. Jadi novelty kajian ini menjumbang kepada konsep, pedagogi, proses dan juga pentafsiran. Okey. Okey, modul gifted ini telah dipertandingkan tahun lepas, tapi masa saya pertandingkan ini saya mendapat pingat silver. Tapi masa ni kita tak uji lagi keberkesanan dan kebolehgunaan modul gifted ini. Okey, modul gifted ini telah berdaftar dengan MyPo. Okey, di bawah kod nombor permohonan MyPo ialah LY 2019007148. Okey, jadi ini adalah hak milik karya saya. Okey, seterusnya ini ialah kemenangan saya pada tahun lepas. Okey, seterusnya, okey, ini adalah memori gambar saya bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang mana saya telah menjalankan eksperimen bagi modul gifted ini selama 8 minggu terhadap 30 orang pelajar di Kolej Permata Insan. Dan di belakang saya ini adalah banting bagi Innocomm ini yang mana saya dah selesai print apa semua tapi tak ada rezeki untuk nak dibentangkan. Okey, saya harap modul ini menyumbang kepada inovasi bagi pelajar pintar berbakat di negara kita Malaysia secara khusus dan umum kepada kajian tentang pelajar pintar berbakat secara umumnya. Okey, saya rasa itu saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.